Burung tempua terbangnya rendah, hinggap sebentar di dahan senang. Bahasa Melayu bahasa yang indah, terungkap kata seribu makna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Sekalung penghargaan buat peneraju acara, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detak jamnya, para peserta yang saya kagumi, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Sidang hadirin yang dihormati, tajuk pidato saya ialah Bahasa Melayu Citra Bangsa Berdaulat. Bahasa sangat luas pengertiannya. Bahasa tidak hanya merujuk sebagai satu sistem linguistik semata-mata, tetapi ianya juga citra budaya bangsa Malaysia dan fungsi bahasa itu sendiri sebagai alat perhubungan sosial dalam masyarakat. Dalam Kamus Dewan edisi keempat, citra merujuk kepada gambaran atau imej peribadi seseorang. Manakala bangsa berdaulat pula merujuk kepada jenis manusia daripada asal keturunan yang mempunyai kuasa. Melalui bahasa, orang dapat mengenal sesuatu bangsa atau petunjuk kepada sesuatu kebudayaan. Sesungguhnya, jiwa sesuatu bangsa itu dapat dilihat dari bahasanya. Indikator saya yang pertama, Bahasa Melayu Citra Bangsa Keluarga Malaysia. Bahasa Melayu merupakan wasilah terpenting untuk menyatukan bangsa Malaysia. Sesungguhnya, apa yang termaktub dalam perkara 152 yang menyediakan peruntukan-peruntukan yang berkaitan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa rasmi kebangsaan dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Bahasa Melayu kini tidak lagi menjadi milik pribumi Tanah Melayu. Malah, ianya menjadi milik seluruh warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Justru, niat murni mendaulatkan bahasa Melayu dapat menyatupadukan kaum-kaum yang terdiri dari kaum Cina, Melayu, India dan lain-lain di bawah satu bahasa. Jika seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira perbezaan asal-usul mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, maka akan terzahirlah citra dan kepribadian kita sebagai satu bangsa, iaitu bangsa keluarga Malaysia. Ayo, marilah berbahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Hadirin hadirat sekalian, indikator saya yang kedua, Bahasa Melayu memajukan bangsa Malaysia. Bahasa Melayu menjadi pemacu ke arah kemajuan bangsa. Sesungguhnya, untuk mewujudkan satu bangsa itu bukanlah mudah. Suka saya tegaskan di sini bahawa dalam konteks pembinaan bangsa Malaysia dan pemajuan negara, menurut acuan kemalaysiaan sendiri, pendaulatan hanyalah kepada bahasa kebangsaan, bukannya bahasa-bahasa asing. Walaupun kita mempelajari bahasa asing sebagai bahasa global, namun kita tidak seharusnya membiarkan jiwa dan pemikiran kita dikuasai oleh bahasa asing. Cuba kita teladani kejayaan pembentukan negara bangsa Jepun, Korea, negara bangsa di benua Eropah dan Amerika Syarikat. Mereka terbukti telah berupaya memodernkan negara sekaligus membina bangsa dengan mendaulatkan bahasa kebangsaan negara bangsa masing-masing. Baru-baru ini, Malaysia mencetak sejarah apabila Menteri Alam Sekitar dan Air, KASA, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, berucap menggunakan bahasa Melayu di pentas antarabangsa di Glasgow, Scotland, iaitu persidangan ke-26 Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kita merasa amat bangga pemimpin ini membawa bahasa Melayu ke arena global dengan perwatakan nasionalis bahasa dimartabatkan. Bak kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seterusnya, izinkan saya meneruskan indikator saya yang ketiga. Bahasa Melayu memartabatkan bangsa Malaysia. Dalam konteks bangsa Malaysia, bahasa kebangsaan inilah yang menjadi akar pembinaan jati diri bangsa. Kekuatannya terletak pada bahasa yang diperkaya dalam khazanah persuratan bangsa Melayu, termasuk dalam pantun, seloka, gurindam, syair, nazam, endoi dan sebagainya. Tetapi malangnya, bagaimana untuk dunia memandang tinggi bahasa kita
jika kita sendiri tidak tahu menghargai keunikan dan keindahannya. Pembudayaan bahasa Melayu harus nyata. Di Plaza Tun Lebuh Raya kini terdapat bahasa tanda yang berbunyi lorong touch and go. Bahasa apa ini? Inilah dia bahasa rojak rasmi. Inilah yang dikatakan pandai meniru tetapi tidak menuras. Kenapa tidak dipakai sahaja istilah lorong pacu segera, tepuk dada, tanya selera? Sudah sampai masanya semua periklanan dalam negara menggunakan bahasa Melayu dengan betul daripada aspek hukum nahu bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu yang diselangi perkataan dan nilai bahasa asing secara melulu tidak akan membawa kita ke mana-mana. Bahasa Melayu yang baik akan memartabatkan bangsa Malaysia. Kesimpulannya, bahasa yang kita martabatkan itulah yang akan membentuk jiwa kita sebagai satu bangsa. Sekiranya bahasa yang kita martabatkan adalah bahasa kebangsaan, maka yang akan terpancar daripada bangsa kita ialah jiwa kebangsaannya. Bahasa jiwa bangsa atau cintailah bahasa kebangsaan kita mesti diangkat persada lebih tinggi. Apa guna ia terpahat dalam perlembagaan tetapi terus diperlekehkan atau diejek serta merendahkan kedudukannya. Ia dilakukan oleh segelintir yang masih menamakan dirinya warga Malaysia. Jika kita sentiasa memandang tinggi kepada bahasa kebangsaan kita, bersinarlah jiwa kebangsaan kita dan berjayalah pembentukan jati diri kita sebagai bangsa yang bermaruah. Bahasa itu citra bangsa berdaulat. Akhir kata, yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.